والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya ingin membicarakan secara ringkas berkenaan larangan dalam ihram. Puan-puan, sebaik seseorang itu berniat ihram umrah, tidak kira sama ada di miqat atau sebelum miqat ataupun selepas miqat, wajibnya berniat di miqat. Tetapi mungkin dia tertidur di miqat, maka dia boleh berniat selepas miqat, atau dia nak berniat di sebelum miqat pun boleh, tak ada masalah. Sebaik berniat serta merta jatuh ke atasnya dua perkara yang perlu dilakukan, yakni yang pertama amalan yang wajib dan yang kedua amalan yang sunat. Wajib ke atas seseorang sebaik dia berniat ihram untuk meninggalkan larangan ihram yang 13, dan sunat untuknya bertalbiyah dari miqat tempat dia berniat hinggalah dia akan mengerjakan tawaf umrah di Mekah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita fokus mula kepada larangan dalam ihram. Terdapat 13 larangan di dalam ihram. 6 daripada 13 larangan ini adalah berkaitan dengan pakaian. 2 larangan khusus untuk kaum lelaki, di mana kaum lelaki tidak boleh memakai tutup kepala dan tidak boleh memakai pakaian yang bercantum atau berjahit. Manakala 2 larangan lagi khusus untuk kaum wanita pula. Tidak boleh memakai pelitup muka atau sebahagian muka, dan tidak boleh memakai sarung tangan. 2 larangan berkaitan dengan pakaian, kedua-dua kaum lelaki dan wanita sama-sama tidak boleh buat, ialah tak boleh pakai wangi-wangian dan tidak boleh memakai minyak rambut. Seterusnya, kaum lelaki dan kaum perempuan tidak boleh memotong kuku dan mengerat rambut. Mengerat rambut di sini termasuklah potong, gunting ataupun cabut. Semua tu tak boleh. 2 larangan seterusnya, tidak boleh memburu binatang dan tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan. Termasuklah kita potong, kita kutil atau kita patah-patahkan pokok. Cabut rumput pun tak boleh. Sekarang ni Jazirah Arab dah mulai subur menghijau. Padang pasir pun dah bertukar menjadi padang rumput. Jadi hati-hatilah pada sesiapa yang punyai habit mencabut rumput dan daun ini. Seterusnya, 3 larangan yang terakhir berkaitan dengan nikah dan kahwin. Tak boleh akad nikah, tak boleh berseronok-seronok antara suami isteri, dan tidak boleh bersama atau bersetubuh walaupun dah bernikah. Tapi ketika dalam ihram, semua perkara ni tidak boleh dilakukan. Kita tengok pula dari sudut yang lain untuk menambahkan pemahaman kita. Larangan yang 13, jika kita teliti semula, 6 daripada larangan yang berkaitan dengan pakaian dikategorikan dalam larangan tarafuh. Maksud tarafuh ni, kita mencantikkan diri, kita berhias diri, kita pakai wangi-wangian, kita pakai minyak rambut, yang lelaki pakai tutup kepala, yang perempuan pakai sarung tangan. Larangan tarafuh ni kalau kita sengaja lakukan, kesannya kita akan dikenakan dam dan berdosa. Tetapi jika tidak sengaja dan cepat-cepat meninggalkan larangan tersebut, maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Seterusnya, larangan itlaf. Maksudnya apabila kita melakukan sesuatu perkara dan benda tu jatuh atau terasing dari kedudukan asalnya. Contoh seperti kita memotong kuku, kita mencabut rambut, kita mencabut tumbuh-tumbuhan, atau kita memburu binatang, kita mencederakan binatang, atau tercabut bulunya, maka semua tu
ada kesan. Walaupun sengaja atau tidak sengaja, tetap ada dosa dan ada damnya. Adapun larangan berkaitan nikah kahwin, akad nikah, berseronok-seronok suami isteri dan melakukan persetubuhan. Ketiga-tiga jenis larangan ini juga termasuk di dalam kategori larangan tarafu. Ada kesan dari segi dosa dan dam bila kita melakukannya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebaik kita berniat ihram, kita jagalah diri kita dari melakukan larangan-larangan yang 13 ini. Sekian perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.